Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim wa ba'd. Insyaallah tazkirah Jumaat kita pada hari ini berdasarkan firman Allah yang kita petik daripada surah Ibrahim ayat pertama hingga ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin shadid. Alladzina yastahibbuna al hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Ini ialah kitab, yakni Al-Quran. Kami turunkan dia kepadamu wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Dalam surah Ibrahim ini kita mulakan ayat pertama dengan Allah Subhanahu wa taala menyebut Alif lam ra. Ini disebut sebagai huruf muqatta'ah yang dibaca satu patah demi satu patah, satu huruf demi satu huruf. Kita tak baca al-ra ke, tak, kita baca alif lam ra. Begitu juga kita sebut di awal surah Al-Baqarah alif lam mim, kita tak sebut alam kerana ia merupakan huruf muqatta'ah. Para mufassir kita, pengkaji Al-Quran, mereka menyebut begini, bahawa huruf muqatta'ah yang Allah Ta'ala mulakan di banyak surah ini sebenarnya ialah ia memberi satu isyarat yang jelas berkenaan dengan i'jazul Quran, tentang kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sebagai suatu mukjizat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersifat khalidah, yang bersifat kekal abadi. Ada juga mukjizat-mukjizat yang ada kepada Nabi itu
hanya boleh dilihat, boleh dirasai, ditonton, diketahui oleh umat baginda SAW ketika baginda hidup. Ada mukjizat tertentu yang sahabat-sahabat boleh lihat, tetapi semua mukjizat itu sudah hilang, sudah tidak berlaku selepas kewafatan Nabi kita SAW. Adapun Al-Quran seperti mana yang kita ketahui, ia adalah mukjizat khalidah, mukjizat yang kekal abadi sampai bila-bila. Dan bila kita sebut tentang berkenaan dengan mukjizat Quran ni, apakah dibentuk mukjizat Quran? Kami nak tahu mukjizat Quran tu apa. Maka jawapannya ialah setiap kaum, setiap umat pada setiap zaman, mereka akan dapat melihat mukjizat-mukjizat Al-Quran. Contohnya mukjizat dari sudut bahasa. Kita nampak, kita rasa mungkin biasa alif lam ra. Mulakan surah dengan alif lam ra. Tetapi antara gambaran bahawa orang Quraisy yang terkenal dengan ilmu bahasanya, ilmu balaghahnya, mereka terpukau. Tidak ada yang bertanya apakah maksud alif lam mim, apakah maksud alif lam ra. Walaupun itulah kali pertama mereka mendengar perkataan huruf muqatta'ah, alif lam ra, alif lam mim, alif lam mim sad. Itu kali pertama mereka dengar. Tapi tidak ada satu orang pun daripada orang Quraisy yang tanya Nabi Muhammad, apa ni? Start surah dah mulakan dengan alif lam ra, alif lam mim. Apa ni? Tak ada. Kenapa tidak ada? Kerana ketakjuban mereka kepada lafaz Quran yang dimulakan dengan apa yang kita sebut huruf muqatta'ah. Jadi mukjizat ni, mukjizat seperti dari sudut bahasa ni, dia dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, mukjizat itu berkekalan. Apa lagi bentuk mukjizat yang kita katakan di sepanjang zaman, di sepanjang masa akan ada mukjizat-mukjizat, iaitu berkenaan dengan cabaran-cabaran Allah Subhanahu wa taala tentang langit, tentang bumi, tentang kehidupan. Dan inilah yang dikaji tentang angkasa lepas, yang manusia terus kaji, dan manusia terus menemui penemuan baru yang mengkagumkan. Perkara yang tidak pernah manusia fikir pada 1400 tahun dahulu, pada hari ini sebahagian itu dikaji dan mereka bertemu dengan kajian-kajian yang luar biasa. Dan inilah yang akan berlaku sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Baik, kemudian Allah Ta'ala menyebut kitabun anzalnahu ilaik. Al-Quran ini merupakan sebagai suatu kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu. Apa maksud kitab di sini? Kitab di sini maksudnya ialah Al-Quran. Agak-agak berapa nama Quran ni semua? Agak-agak berapa? Yang nama Quran ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran menggambarkan itu namanya Al-Quran. Seorang ulama namanya Al-Imam Zarkashi, dia memetik daripada kata-kata dan juga perbincangan yang dibuat oleh namanya Abil Ma'ali Uzaizi bin Abdul Malik, seorang tokoh ulama. Kata Imam Zarkashi, dalam Quran sendiri, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, ada 55 nama Al-Quran. Ada 55 nama Al-Quran. Saya tidak berhasrat nak sebut 55 nama tu. Jadi kita duk bilang nama Quran je tengah hari ni. Saya nak sebut 5 saja. Antaranya ialah
Allah Ta'ala sebut Al-Quran itu antaranya maksud ataupun nama Al-Quran itu ialah kitab. Seperti yang kita baca tadi, kitabun anzalnahu ilaik, satu kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu. Begitu juga Allah Ta'ala sebut Hamim wal kitabil mubin, Hamim dan kitab yang penuh dengan penjelasan. Allah gunakan Quran itu dengan nama Alkitab. Ada juga Allah Ta'ala sebut Quran itu ialah Quran lah. Umpamanya Allah Ta'ala sebut innahu laqur'anun karim, itu merupakan Quran yang sangat mulia. Kadang-kadang Allah Ta'ala gunakan Quran itu dengan kata ganti ataupun nama gantiannya ialah kalam Allah, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka mendengar kalam ataupun kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah Ta'ala gunakan perkataan nur, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan kepada kamu yaitu nur, yaitu cahaya yang sangat jelas, yang sangat nyata. Jadi sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut bahawa nama-nama Quran itu cukup banyak yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Baik, anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minaz zulumati ila nur. Tujuan Al-Quran ini turun ialah untuk mengeluarkan manusia daripada zulumat, daripada kegelapan kepada nur, kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka, kepada jalan yang Allah, yang sifatnya Allah itu maha perkasa, maha terpuji. Perkataan anzalnahu, kami turunkan. Bila sebut kami turunkan, maknanya turunkan itu adalah sebagai suatu yang tinggi, daripada tempat yang tinggi. Ini pengguna Al-Quran, tempat yang tinggi. Apa maksud tempat yang tinggi itu? Tempat yang tinggi itu ialah daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Dua itu tempat yang tinggi. Bila berlakunya? Pada malam Lailatul Qadar dengan jumlatan wahidah. Semua Quran itu diturunkan sekaligus ke dunia, ke langit dunia, kemudian Allah Ta'ala turunkan berperingkat-peringkat lebih kurang 23 tahun. Inilah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia. Baik, bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebut Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada manusia ini, jadi litukhrijan nas, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan manusia. Manusia maksudnya kepada semua manusia, berbeza dengan umat-umat yang terdahulu. Kita pernah sebut bahawa umat-umat yang terdahulu ni diturunkan kepada mereka rasul dan juga kitab pada waktu yang tertentu dan pada tempat yang tertentu. Contoh kita katalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun seruan dia suruh keluarkan manusia daripada kegelapan kepada nur. Contoh seperti yang Allah Ta'ala sebut, an akhrij qaumaka minaz zulumati ila nur. Ini kata-kata Allah kepada Nabi Musa. Wahai Musa, keluarlah kaummu daripada zulumat, daripada kegelapan kepada nur, kepada cahaya. Tengok tuan-tuan, Allah gunakan bila bercakap dengan Nabi Musa, keluarkan kaum kamu, bukan manusia. Sebab risalah Nabi Musa itu khusus untuk kaum Nabi Musa sahaja. Tetapi apabila Allah bercakap dengan Nabi SAW, Allah sebut litukhrijan nasa, untuk keluarkan manusia ini daripada zulumat,
daripada kegelapan. Keluarkan manusia daripada apa? Daripada kegelapan, az-zulumat, daripada kegelapan. Baik, az-zulumat ni semua kita tahulah. Az-zulumat maksudnya ialah kegelapan. Baik, keluarkan itu kepada apa? Kepada an-nur. An-nur. Tuan-tuan tengok ya, kita tak boleh tulis ni, tuan-tuan tengok. Keluarkan daripada az-zulumat, kegelapan. Kalau terjemahan ni yang tepat. Sebab kalau kegelapan saja dia az-zulam. Sekarang az-zulumat pelbagai bentuk kegelapan dalam bentuk jamak. Tapi nak keluarkan manusia daripada kegelapan itu kepada apa? Kepada an-nur. Bila Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan zulumat, disebut banyak kegelapan. Tapi bila disebut kepada an-nur, disebut kepada cahaya. Satu cahaya. Nur, nurani, anwarun. Bukan kepada cahaya-cahaya. Kenapa? Sebab cahaya ada satu je. Cahaya ada satu. Cahaya itu apa? Cahaya Islam, cahaya agama. Dia tak ada cahaya yang banyak. Cahaya satu saja, cahaya Islam. Tapi bila sebut kegelapan ni banyak. Antaranya apa? Mungkin kegelapan itu dari sudut i'tiqad, dari sudut kepercayaan. Berapa ramai orang duduk dalam keadaan kegelapan akidah. Akidah pun tak betul. Ataupun dalam bentuk kegelapan, dia tak sedar kegelapan apa? Dari sudut pemikiran. Apa yang difikir itu je, tanpa ilmu. Dia rasa itu betul. Itu disebut sebagai bentuk kegelapan. Ataupun kegelapan itu dalam bentuk as-suluk, akhlak. Dia punya akhlak yang buruk. Sebenarnya manusia yang berada dalam akhlak yang buruk, dia berada dalam kegelapan. Walaupun hidup dia senang, hidup dia mewah, dia disayangi orang itu orang ini, tapi bila akhlaknya buruk, dia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kegelapan itu ialah dalam bentuk at-taqalid. Taqalid ni adat-adat yang kita warisi. Kita rasa ini adat kita bagus, kita pertahankan adat. Betul, adat yang baik, adat yang tak pecah agama, tak timbul pembincangan. Tapi ada adat-adat yang tidak sesuai dengan syariat. Maka orang beramal juga dia rasa dia betul, tapi sebenarnya dia berada pada az-zulumat, berada dalam kegelapan. Ada pun cahaya yang kita sebut, cahaya itu satu, iaitu cahaya Islam ini. Baik, dan Allah keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhan. Jadi hidayah ni, petunjuk ni adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala beri. Maka cahaya ini akan membawa manusia kepada siratin, kepada satu jalan. Sirat ni, dia maksud dia ialah jalan yang luas, jalan yang lebar, jalan yang selesa. Ini kita gambarkan ketenangan apabila Allah Ta'ala bawakan kepada kita jalan yang betul, iaitu kepada jalan Allah yang sifatnya Al-Aziz, yang sifatnya Al-Hamid. Kita kalau tengok antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asmaul Husna, antara nama itu ialah Al-Aziz. Al-Aziz maha perkasa, maha kuat, maha hebat. Al-Hamid maha terpuji. Dia ada dua sifat yang merupakan nama Allah dan sifat Allah. Sebab itu para ulama dia bahagikan nama Allah ni
kepada dua. Ada yang namanya dalam bentuk kehebatan, dalam bentuk kekuatan, itu disebut sebagai sifatul al-jalal, sifat kekuasaan, kehebatan, penguasaan, itu sifat al-jalal. Ada satu lagi sifat yang disebut sebagai al-jamal, sifat-sifat yang indah bagi Allah, macam al-hamid, macam al-ghafur, macam al-latif. Itu sifat-sifat yang dikatakan keindahan nama-nama Allah, al-jamal, di mana sama ada al-jalal ataupun al-jamal, semua itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pada ayat yang kedua, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allahi, ada bacaan qiraah Allahu, tapi Quran kita, mushaf kita, bacaan kita ialah Allahi, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki segala yang ada di langit serta yang ada di bumi, maka Allah Ta'ala sebut kecelakaanlah yang besar bagi orang yang kufur engkar terhadap Al-Quran. Orang yang kufur engkar kepada Al-Quran dan azab yang amat berat yang akan menimpa kepada mereka kelak. As-samawati wal ard, ni langit dan bumi. Kita kalau baca Quran, langit bumi ni acap kali kita jumpa macam-macam ayat. Pada ayat ni lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat kursi kita pun ada fis samawati wal ard. Para ulama kita, pengkaji Quran, mereka kira, tuan-tuan, mereka kira. Kita ni tolong sampaikan saja, tak kira. Kata mereka ada 190 kali ungkapan langit dan bumi dalam Quran. Saya sebut di awal tadi, mukadimah tadi, saya katakan mukjizat Quran ini berterusan sampai kiamat. Maknanya di antara cabaran Allah ini ialah untuk mengkaji di angkasa Allah, di langit Allah, dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di bumi. Saya pernah baca buku yang ditulis oleh penulis-penulis kita di Malaysia ni berkenaan dengan sains dan Al-Quran. Dalam kajian mereka itu, mereka kata, ini kajian mereka lah, mereka kata bahawa kajian hari ini ataupun teknologi hari ini, kemajuan hari ini, sebenarnya suara semut itu boleh didengar, ada bahasa semut itu, kata dia lah, dia kaji. Tuan-tuan yang pakar boleh kata yang saya baca ni betul ataupun salah, boleh betulkan. Lalu dia merujuk kepada apa yang pernah disebut oleh semut-semut, yang disebut secara tepatnya oleh Ratu Semut, apabila Nabi Sulaiman dan tenteranya nak lalu satu lembah, satu kawasan. Kata ketua semut ni kepada anak buah dia, anak buah semut, ya ayuhan nablu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Berkatalah ratu semut ini kepada semut-semut yang lain, masuklah kamu ke sarang-sarang kamu, rumah-rumah kamu. Pasal apa? Supaya kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya dalam keadaan kamu tidak mengetahui. Jadi ada percakapan dan benda itu didengar oleh Nabi Sulaiman. Nabi ada dua bentuk mukjizat Nabi Sulaiman di sini. Pertama, Nabi Sulaiman mampu mendengar perbualan semut. Satu, tentera dia mana dengar, semut mana dengar, nampak pun tak nampak kau. Satu mukjizat dia, dia boleh mendengar percakapan semut. Satu.
Yang kedua, Nabi Sulaiman boleh pula memahami bahasa semut. Itu di antara pengkaji-pengkaji kita mengkaji. Mungkin boleh berlaku perbincangan itu tidak timbul masalah apa. Tapi nak menggambarkan inilah mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa wailul lil kafirin, dan neraka, dan welah kecelakaan yang besar. Walaupun sebahagian ulama ahli tafsir dia kata wailun ni nama neraka, seolah terjemahnya bagi nerakalah bagi orang-orang yang kufur, yang kafir, yang ingkar ini. Tapi sebahagian ulama kita kurang bersetuju, sebab dia kata wailun ni dia dah ada maksud dia. Maksud wailun ni ialah al-halak wal azab, kecelakaan dan azab. Kecelakaan dan azab. Wa wailul lil kafirin, kepada orang yang kufur ingkar, min azabin syadid, dan azab yang akan berat menimpa mereka. Soal tafsir yang namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata sebenarnya azab yang dirasai oleh orang yang disebut sebagai kafir ni, orang ingkar, orang kafir ni, orang kufur ni, dia kata dia rasa azab tu bukan di akhirat lagi, bahkan di dunia. Dia bagi contoh macam ni. Dia bagi contoh dalam kehidupan ni, beza orang mukmin yang benar-benar mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin kalau dia jatuh macam mana pun, susah macam mana pun keadaannya, situasinya, dia tak akan tumbang setumbang-tumbangnya, sebab dia tak akan kecewa, dia tak akan putus asa, dia tak akan buat keputusan yang pelik, yang luar biasa. Umpamanya ambil mudah bunuh diri sebagai contoh, dia tak buat. Sebab orang mukmin dia masih ada Allah. Dia berfikir susah macam mana pun dia ada Allah dalam kehidupan, dan mesti ada jalan keluar. Sebab orang mukmin dia baca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi kepadanya jalan keluar. Allah akan beri kepadanya daripada sumber rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Asasnya, pokoknya jangan kecewa, kena usaha, kena ikhtiar. Itu orang mukmin. Tapi bagi orang yang tidak ada kepercayaan kepada qada, tak percaya pada agama ni, dia ambil jalan mudah. Dia akan buat sesuatu yang merosakkan diri mereka, dan itu sebenarnya adalah hukuman. Itu sebenarnya keburukan yang mereka perolehi, bukan tunggu di akhirat tetapi di dunia ini lagi. Baik, pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kepada kita alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Orang yang mengutamakan dunia lebih daripada akhirat dan menghalang manusia dari jalan agama, serta menghendaki jalan itu menjadi bengkok terpesong, mereka itulah orang-orang yang terjerumus dalam kesesatan yang jauh terpesongnya. Ada satu fahaman yang tak betul, salah, yang mesti kita perbetulkan, iaitu ada kata-kata yang menyebut bahawa yang paling penting ialah kita kena fokus kepada akhirat. Dunia-dunia ni kita jangan ambil berat sangat, terutama sekarang ni kata dia gempa merata tempat, itu tanda kiamat. Jadi cukuplah kita duk fikir dunia, duk kerja itu, duk kerja ini, duk fikir itu, duk fikir ini. Tumpulah pada akhirat.
Sama telah pula berlaku pula zilzal ataupun gempa bumi yang korbankan puluhan ribu sahabat-sahabat kita di Turki dan juga di Syria. Sebenarnya kefahaman ini kefahaman yang salah. Dan salah ni tuan-tuan, bukan satu yang payah kita nak cari. Maksud saya begini, kefahaman tentang dunia akhir, kefahaman tentang dunia ni, macam mana agama nak faham dunia ni, bukan benda yang susah. Cukup dengan Quran tu dah beri jawapan macam mana kita nak letakkan kedudukan dunia ini. Tak perlu mendengar syarah yang panjang-panjang, tak perlu pun. Kita hanya baca berapa ayat, kita faham dah bahawa ini cara Islam, Quran meletakkan cara macam mana pandangan kita kepada dunia. Antaranya ayat yang kita baca tadi. Kita baca, tuan-tuan, kalau nak rujuk lepas ni, surah Ibrahim ayat yang ketiga. Surah Ibrahim ayat ketiga. Antaranya ialah allazina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Mereka ini ialah yang utamakan dunia lebih daripada akhirat. Tengok kata kunci dia tu. Kata kunci dia lah utamakan, bukan tolak. Utamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Ataupun dalam surah Al-A'la yang selalu kita baca, surah lazim yang kita baca, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kamu melebih-lebihkan kehidupan dunia daripada akhirat. Jadi daripada ayat ni kita faham bahawa sebenarnya yang salah itu ialah apabila melebihkan, apabila berlaku melebihkan sampai ke peringkat meninggalkan agama akhirat. Itu yang tak boleh. Itu yang tak boleh. Sebab itu kita sebut di sini bahawa dalam pandangan pekerjaan, bekerja ni satu tuntutan kepada kita. Apa bentuk pekerjaan lah? Pekerjaan. Mungkin ada orang kata saya dah pencen. Tak apalah. Pencen tu pun sebab kita bekerja. Kalau kita tak ada, kalau yang pegawai kerajaan yang dia ada pencen tu sebab kesan dia kerja 30 tahun 40 tahun dulu. Maksudnya dia dapat laba tu kerana dia bekerja. Katakanlah orang berlaku perbincangan, dia kata orang yang dah ada segala-galanya, perlu tak dia bekerja? Jawapannya perlu bekerja. Pasal apa perlu bekerja? Tapi pekerjaan tu bukan mesti kita kata dari pagi sampai petang, tapi kena bekerja. Kerana orang bekerja ni dia ada dua bentuk. Pertama, kerana nak selesaikan keperluan dia. Orang Arab kata untuk selesaikan qadri hajah dia, keperluan dia. Aku kerja ni sebab aku nak begini dapat 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 begini yang bayar biar air tanggung begitu. Itu aku nak fokus yang tu. Ada bentuk yang kedua, manusia bekerja ni mengikut kemampuan yang ada kepadanya. Pertama, dia kerja sekadar tunaikan keperluan dia saja. Yang kedua, dia bekerja tu sebab dia ada kemampuan bekerja lebih jauh, dia pergi lebih jauh. Jadi antara dua ni mana yang betul? Orang mukmin yang betul ialah memilih orang bekerja mengikut kemampuan yang ada. Mengikut kemampuan yang ada. Kita ambil contoh orang berniaga, orang bisnes lah sebagai contoh. Dia kalau di bisnes ni dia tak majukan bisnes ni pun dia dah cukup dah. Dia dengan isteri dia, anak-anak dia, pekerja dia ada 20 orang, cukup dah. Dia tak extend pun macam ni, okey dah. Tapi tuntutan agama macam mana? Tuntutan agama suruh extend lagi, supaya dia boleh membantu orang lain.
Daripada 20 pekerja, kalau dia bersungguh, dia susun strategi lagi, mungkin pergi sampai 200 pekerja, 2000 pekerja, yang akhirnya orang ni dapat pendapatan dan dapat tanggung keluarganya. Justru itu kalau kita lihat Al-Quran apabila menyebut berkenaan dengan kefarduan zakat, Al-Quran sebut bila tentang zakat, Al-Quran sebut walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ini dalam surah yang berkenaan dengan Al-Mu'minun, orang-orang mukmin yang berjaya. Antaranya ialah walladzina hum lizzakati fa'ilun, iaitu orang-orang yang zakat ni dia fa'ilun, dia lakukan, fa'ala, buat, dia buat. Maksudnya dia ada benda yang dia buat, pekerjaan yang dia buat. Ini pandangan Al-Quran yang sangat jelas berkenaan dengan kehidupan di dunia ini. Jadi orang yang engkar kepada Allah itu, mereka ini melebihkan kehidupan dunia daripada akhirat, menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu digambarkan sebagai orang yang terpesong daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh daripada kebenaran, jauh daripada kebenaran. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasihi, bila kita sebut sesat, Quran sebut istilah sesat ni dhalalah, fi dhalalim mubin, fi dhalalim ba'id. Banyak ayat berkenaan dengan dhalal. Ayat yang kita baca ni disebut fi dhalalim ba'id, kesesatan yang sangat jauh, sangat jauh. Jadi penggunaan dalam Al-Quran dia ada dua. Sesat ni ada dua. Pertama sesat di dunia, yang kedua sesat di akhirat. Sesat, antaranya sesat cara berfikir. Contoh tuan-tuan, contoh ya, dalam surah As-Sajdah yang kita baca setiap pagi Jumaat, imam kita baca, kita sebut, kita baca ayat itu, wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Dan mereka berkata, apabila kami ni dhalalna fil ard, bila kami ni dah hilang di dunia. Dhalal tu dia asalnya al-ghiyab, hilang. Maksudnya kalau kami ni lenyap di dunia, adakah kami ni akan jadi, dia akan diciptakan lagi? Ayat ni gambaran, maksudnya orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak percaya kepada hari kebangkitan. Jadi dia sebut dhalalna, kami hilang, kami dah tak ada. Jadi rupa-rupanya perkataan dhalal, perkataan kalau terjemah Melayu sesat ni, dia bukan digunakan untuk orang sesat akidah saja, tetapi digunakan juga berkenaan dengan orang yang hilang ataupun luput ataupun lenyap. Itu penggunaan perkataan al-dhalal di dalam Al-Quran. Tapi al-dhalal yang kita maksudkan ini ialah orang yang engkar tadi, nama kesesatan iaitu ialah fi dhalalim ba'id, dia berada di kesesatan yang sangat jauh, sangat jauh. Jadi justru itulah dalam kehidupan kita ini, bila kita membaca surah Ibrahim ni, ayat pertama hingga ketiga pada hari ini, menggambarkan kepada kita solusi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam hidup ini. Solusinya ialah kita ada kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, ada panduan hidup kepada kita. Dan Quran ni untuk semua orang, bukan untuk orang belajar bahasa Arab, orang dipanggil kiai ke ustaz ke tok guru ke. Semua kita ni layak dan mampu untuk kita memahami Al-Quran, mendekati Al-Quran. Sebab bila kita baca Quran, bila kita faham makna-maknanya, ia akan memberi satu kekuatan yang luar biasa kepada kita dalam kehidupan kita ini. Sama ada kekuatan itu ialah dalam bentuk hubungan kita dengan Allah, ataupun kekuatan itu ialah bagaimana kita menghadapi kehidupan ini,
bagaimana panduan-panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Didatangkan kepada kita Al-Qasas, kisah-kisah benar yang berlaku kepada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, sebagai panduan kepada kita berhadapan dengan suasana yang susah, suasana yang bahaya, suasana kehilangan benda yang kita sayang, suasana fitnah kehidupan dan sebagainya. Semua itu dipaparkan oleh Al-Quran sebagai panduan kepada kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita semua untuk kita pertamanya membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan jadikan ianya sebagai aplikasi yang boleh kita amalkan, yang boleh kita laksanakan dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan tengah hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.